Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana kamu berada. Baiklah, bersama lagi dengan Cikgu Alias. Hari ini kita akan belajar dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Baiklah, kamu semua sudah bersedia? Jom kita mulakan. Cuba kamu lihat gambar yang cikgu sediakan ini. Ini gambar apa? Ya? Ini gambar yang di Pertuan Agong bersama dengan ahli keluarga baginda. Jadi hari ini kita nak belajar tentang keluarga diraja. Okey. Jadi kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 2. Ya. Mari kita mulakan. Standard kandungan untuk kelas kita pada hari ini 1.1 iaitu mendengar dan memberikan respons. Dan standard pembelajaran untuk kelas kita 1.1.3 mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan bertumpu. Apa dia soalan bertumpu? Maknanya soalan tu jawapannya ada di depan mata. Tak payah nak cari-cari tempat lain. Jawapannya semua ada di situ. Senang. Baiklah. Objektif pembelajaran untuk kelas kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, cikgu harapkan murid sekurang-kurangnya dapat mengenali salah silah keluarga diraja, menyatakan 4 terma bahasa istana dan menjawab 2 soalan yang disediakan. Manakala kriteria kejayaan untuk kelas kita pada hari ini, cikgu harapkan pada akhir pembelajaran murid dapat menjawab soalan bertumpu yang disediakan. Baiklah. Cuba kamu lihat gambar yang disediakan ini. Gambar ini ada dalam buku teks tahun 3. Baiklah, tajuk kita keluarga diraja. Hanif dan Jiva perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapatkan maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Ini mungkin kamus bergambar yang dimaksudkan oleh Hanif dan Jiva. Nampak gambar ini? Ada ayahanda, ada gambar bonda, ada gambar raja, ada gambar permaisuri, putera dan puteri. Nampak tak? Ini merupakan salah silah keluarga diraja. Sebab apa cikgu cakap salah silah? Dia merupakan keturunan sebab apa? Sebab ada tanda garis, garis susu galuh ni. Daripada ayahanda dan bonda maka lahirlah raja. Nampak ni susu galuh ni, garisan ini menunjukkan susu galuh dia. Daripada raja dan permaisuri, baginda mendapat putera dan puteri. Boleh? Hari ini kita dapat pelajaran yang pertama iaitu mengenali salah silah keluarga diraja. Baiklah, kita teruskan. Ini gambar apa? Tentu kamu tahu ini adalah gambar raja. Baiklah, siapakah raja? Raja merupakan orang yang mengetuai dan memerintah sesuatu negara bangsa. Ataupun dikenali juga sebagai kepala negara. Raja ni merupakan orang yang diwarisi. Okey. Jadi daripada ayah kepada anak, kemudian kepada cucunya, dia diwarisi. Ada juga mengikut sistem giliran, ya, bergantung kepada pentadbiran sesebuah negeri, ya. Baiklah, seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar apa ni? Semua tahu kan? Ini merupakan gambar permaisuri. Siapa permaisuri? Permaisuri merupakan isteri raja ataupun raja perempuan, ya. Okey. Ada negeri-negeri yang dipanggil permaisuri itu sebagai raja perempuan. Baiklah, seterusnya. Ini adalah gambar putera. Putera merupakan anak raja yang laki-laki. Okey. Kita teruskan. Ini gambar siapa? Ini gambar puteri. Puteri merupakan anak raja yang perempuan. Ya.
Anak raja yang perempuan. Cantik puteri. Biasanya putera dan puteri raja nampak cantik, nampak kacak kan? Jadi semua orang tertunggu-tunggu untuk melihat wajah anak raja apabila keluar dalam TV, keluar di surat khabar dan lebih-lebih lagi kalau mereka berada di kawasan umum. Semua orang akan ternanti-nanti wajah mereka, iaitu anak anda raja dan juga anak anda permaisuri. Baiklah, seterusnya kita lihat ini gambar siapa? Tadi kita ada putera dan puteri. Maka ini adalah kekanda. Kekanda merupakan panggilan untuk abang atau kakak bagi anak-anak raja. Dia tidak dipanggil abang atau kakak tetapi dipanggil kekanda. Ya. Perbezaan dari segi laras bahasa antara orang biasa dan orang istana. Baiklah, kalau tadi kita ada kekanda, sekarang kita ada adinda. Adinda, siapa adinda? Adinda merupakan panggilan untuk adik bagi anak-anak raja. Ya. Baiklah, seterusnya yang ini gambar apa? Tentu kamu mengetahui. Ini adalah gambar istana. Istana tempat apa? Istana merupakan rumah kediaman rasmi bagi raja atau ketua negara. Sebab raja juga merupakan ketua bagi sesebuah negara. Ya. Semua pemimpin-pemimpin kerajaan akan merujuk kepada raja sebagai ketua negara sebelum membuat sebarang keputusan penting. Baiklah, seterusnya raja juga mempunyai rumah yang lain. Dipanggil apa? Rumah tersebut dipanggil istana hinggap. Ya, istana hinggap. Istana hinggap merupakan rumah kediaman kedua bagi raja. Ya, jadi urusan-urusan utama atau urusan-urusan penting akan biasanya dilakukan di istana utama. Tetapi istana hinggap adalah tempat persinggahan baginda dan keluarga untuk beristirahat. Baiklah, seterusnya kita terus kepada aktiviti 1 iaitu mendengar dan memberikan respons terhadap soalan bertumpu. Kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 halaman 3. Mari kita lihat sama-sama. Perbualan antara Jiva dan Hanif. Baiklah, Jiva bertanya dengan Hanif. Hanif, apakah maksud perkataan raja? Kata Hanif, raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Jiva bertanya lagi. Maksud perkataan permaisuri pula apa? Permaisuri bermaksud isteri raja. Seterusnya, Jiva bertanya lagi. Adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putera? Ya, Jiva, putera. Apa dia? Tadi kamu dah belajar kan? Putera bermaksud anak raja yang laki-laki. Ya. Seterusnya, Jiva bertanya lagi. Apakah maksud perkataan puteri? Siapa boleh bagi tahu? Ya, betul. Puteri bermaksud anak raja yang perempuan. Baiklah, kita teruskan. Jiva bertanya lagi. Siapakah ayahanda dan bonda? Siapa? Betul. Ayahanda ialah ayah kepada raja. Manakala bonda ialah ibu kepada raja. Ya, sebab pemerintah ataupun sultan ataupun raja biasanya dia adalah dalam bentuk keturunan, ya, daripada ayah turun kepada anak, turun kepada cucu dan seterusnya. Ya, kecuali bagi beberapa negeri dia ada sistem penggiliran. Baiklah. Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya iaitu aktiviti 2. Berikan respons terhadap soalan. Kemudian kamu simulasikan bersama dengan sahabat ataupun rakan. Boleh juga bersimulasi di dalam talian, ya. Jangan risau.
kamu boleh rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 1. Baiklah, kita baca dialog yang telah disediakan. Kemudian cikgu mahu kamu pilih jawapan yang telah cikgu sediakan. Kemudian tuliskan di dalam ruang atau tempat kosong yang disediakan. Boleh? Ini adalah pilihan yang cikgu sediakan. Kamu boleh juga sediakan jawapan yang bersesuaian yang lain, ya. Baiklah, kita baca sama-sama, ya. Ini adalah lakonan di kalangan 4 orang murid, ya. Seorang menjadi Tuan Puteri, manakala lagi 3 orang adalah rakan-rakan yang bertanya kepada Tuan Puteri tentang suasana ataupun keadaan di dalam istana. Baiklah, wahai Tuan Puteri, izinkan patik semua bertanyakan maksud perkataan yang berikut dalam bahasa istana. Silakan, kata Tuan Puteri. Bolehkah Tuan Puteri jelaskan maksud berangkat? Maksud berangkat ialah mula meninggalkan sesuatu tempat untuk pergi ke tempat lain, ya. Seterusnya, apakah maksud perkataan beradu? Siapa boleh jawab? Bagus, ya. Maksud beradu ialah tidur, ya. Seterusnya, kita tengok soalan yang seterusnya. Apakah pula maksud perkataan bertitah? Mana satu? Ya. Maksud bertitah ialah berkata atau memberi perintah, ya. Seterusnya kita lihat soalan. Apakah pula yang dimaksudkan dengan perkataan santap? Santap bermaksud makan dan minum. Kalau kamu tengok di sebelah sini ada gambar baginda sedang santap, ya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Maksud perkataan gering apa, Tuan Puteri? Dia tanya. Jadi siapa boleh jawab? Bagus, betul. Maksud gering ialah sakit ataupun uzur, ya. Ini gambar telah disediakan untuk menunjukkan keadaan di dalam istana. Baiklah. Jadi kita bila menggunakan bahasa di dalam istana hendaklah menggunakan bahasa yang tertentu sebab laras bahasa istana berbeza dengan laras bahasa rakyat biasa. Baiklah, cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini. Sebagai kesimpulan, kita perlu mengenali institusi di diraja, ya. Yang penting kamu mesti kenal siapa yang di-Pertuan Agong, siapa raja ataupun sultan yang memerintah negeri kamu. Kalau kamu tinggal di Perak, siapa nama sultannya? Kalau kamu tinggal di Kedah, siapa nama sultannya? Kalau kamu tinggal di Negeri Sembilan, kita panggil apa? Kita panggil yang di-Pertuan Besar. Jadi kamu mesti tahu siapa nama raja ataupun sultan di negeri masing-masing. Baiklah, yang kedua, kedaulatan raja-raja Melayu perlu dipertahankan, ya. Sebab raja-raja Melayu ini telah wujud sejak zaman Melayu Melaka lagi, dah lama sangat dah. Jadi kita mesti pertahankan sampai bila-bila. Baiklah, dan yang seterusnya, baca dan fahamkan soalan dengan teliti sebelum memberi jawapan. Baiklah, bila kamu lihat soalan yang diberikan, mesti baca betul-betul, ya. Jangan terus jawab. Teliti dulu, pilih dulu jawapan yang betul, baru kita tuliskan jawapan tersebut. Baiklah, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti video cikgu pada kali ini. Cikgu harapkan kamu semua akan terus belajar dan berjaya pada masa hadapan. Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.